Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alil kiram wa ashabihi al-idham sya'ilillah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. Assalamu alayka ya sayyidina al-Qidir Bulyah bil-Mulkan Abul Abbas. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa alim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa bidadi kalimati wa muntaha ilmi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa hamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa bidadi kalimati wa muntaha ilmi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim.
Yang hormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid serta timbalan pengurusi serta pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, Tuan Bilal, Tuan Mendahari, Tuan Siak, seluruh warga ahli jawatankuasa masjid Qaryah Kampung Sawah Sunggala dan pegawai dan ahli jawatankuasa taman, surau, kampung dan sebagainya yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama mempertingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di waktu ini, di ketika ini, kita masih lagi dipanjangkan umur kita, masih kita menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kesempatan kepada kita, menganugerahkan kita untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid. Hanya saja orang yang terpilih saja dipilih untuk bersama-sama majlis ilmu, majlis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat, dengan solat kita, dengan zikir kita, dengan majlis ilmu. Sebagaimana yang kita maklum, pengajian ilmu di bulan Ramadan ni dilipat gandakan. Seumpama ibadat setahun, satu langkah kaki kita itu diberi catat pahala ibadat setahun. Dan dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi mengatakan, dan disokong oleh ulama-ulama yang lain, sama ada di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, tak kira lah. Katanya berpagi-pagi kita mencari jalan ataupun menempatkan diri untuk kita mengaji ilmu, untuk tempat pengajian ilmu, tempat zikir. Maka bagi mereka itu dicatatkan pahala oleh malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat pahala, antara kiraman katibin, raqib atid. Seumpama lebih lagi, majlis ilmu lagi dia kata lebih lagi daripada melakukan solat sunat 1000 rakaat. Mana besarnya menuntut ilmu tuan-tuan, lebih besar daripada solat sunat 1000 rakaat. Maknanya mampu tak kita semayang solat sunat 1000 rakaat sehari? Tak mampu dah. Tapi ada yang lebih mengatasi daripada solat sunat 1000 rakaat, itu duduk dalam majlis ilmu. Siapa ada tuan-tuan? Kalau kita orang awam ni, mana ada semayang sunat 1000 rakaat? Hak fardu pun tinggal. Hak fardu, hak qada fardu pun tak selesai. Ada setengah tu tak selesai hak fardu. 20 hak sunat. Ini perbahasan ulama. Memang kalau kita mengaji kat pondok-pondok, kitab-kitab lama, maka ada mengatakan haram kita sembahyang sunat kalau qada kita tak buat. Jadi timbul perbahasan lah. Ini kata gini, kalau macam tu tak boleh buat sunat. Tak boleh lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hutang kita dengan manusia wajib dibayar. Hutang kita dengan manusia wajib dibayar. Apatah lagi hutang kita dengan Allah SWT. Lagi-lagilah kena bayar. Kan. Ada setengah orang tu rajin pergi rajin bersedekah dan sebagainya, contoh tak apa dapat pahala. Rajin sedekah, rajin pergi buat amalan sunat, contohnya pergi umrah dan sebagainya, tapi hutang keliling pinggang. Mana lebih baik? Bayar hutang dulu hutanglah dulu, hutang banyak. Bayar hutang hak wajib dulu. Samalah kita tuan-tuan semayang kita ni, hak tunai. Hak kita masa zaman jahiliah dulu banyak tinggal solat dan sebagainya, kita kena qada. Lepas tu kita tengok kat kampung-kampung, mengaji kampung-kampung, kita tengok orang tu semayang tarawih, dia qada subuh. Kalau tarawih tu 10 rakaat, 10 rakaat dia qada subuh. Sebab tak ada masalah. Semayang qada ni boleh belakang semayang sunat, boleh semayang jemaah. Yang penting semayang tu sama.
Lainlah kalau sembahyang jenazah, tak boleh lah. Mana sembahyang tarawih 2 rakaat dia qada. Dia qada. Jadi dapatlah pahala tarawih tu dapatlah, tapi dia sembahyang qada. Kerana orang faham agama, maka dia tak berani nak buat sunat kerana dia qada. Banyak tinggal. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan boleh buat qada, boleh buat sunat dengan syarat qada kita buat. Itu. Jadi ini perbahasan ulama. Jadi samalah kita tuan-tuan di bulan Ramadan ni, kita buat yang sunat, kita jangan tinggalkan yang fardu. Solat jemaah 5 waktu kita fardu 70 lipat kali ganda di bulan Ramadan. Kalau buat sunat dapat fardu. Tapi kita lihat hari ni boleh dikatakan banyak-banyak tempat solat fardunya tak ramai, tapi solat sunat tarawih ramai. Tak ada masalah lah. Masalahnya tarawih tu maknanya memahami seperti mana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi atau kama qala. Barang siapa yang berdiri malam qiyam, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadat, terutamanya solat tarawih. Jadi bulan Ramadan ni kata bulan tarawih, bulan Quran. Semalam nuzul Quran. Jadi kita tahu bulan Ramadan ni bulan Quran, kita railah Ramadan dengan membaca Quran. Bulan Ramadan adalah bulan tarawih, maka kita raikannya dengan tarawih. Jangan siapa yang melakukan ibadat malam dengan penuh keimanan dan ihtisaban, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, maka diampunkan dosa-dosa yang lalu. Okay? Apatah lagi kita sekarang ni berada pada 18 lah. Ramadan ya 18. Bermakna kita sekarang berada di fasa yang kedua. Wa ausatuhu maghfirah. Pada pertengahan Ramadan itu keampunan. Akhirnya wa itqu minan nar. Jadi kita kepada penghujung Ramadan. Jadi 10 Ramadan akhir itu ada satu malam yang mana beribadat pada malam tu bertepatan ataupun berbetulan pada malam itu malam qadar. Maka seumpama kita melakukan ibadat 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Itulah kata ulama, pada malam itu kalau kita baca Quran pada malam qadar, seumpama kita baca Quran 83 tahun 4 bulan. Kalau kita semayang malam tu, seumpama kita sudah beribadat 83 tahun 4 bulan, umur kita tak sampai 83 tahun, tapi amalan kita dah melebihi umur kita. Ini spesialnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata ulama, walaupun umat kita, umat Nabi Muhammad umurnya sekitar 60-63 tahun, tapi amalan mereka tu dilipat gandakan hingga mana menyamai umur-umur Nabi ada 700 tahun, 800 tahun, lebih lagi. Walaupun kita umur pendek. Itu mana spesial yang kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak sampai umur 83 tahun, 100 tahun, tapi amalan kita dah melebihi dah. Jadi rugilah kita tuan-tuan. Allah bagi peluang kita setahun sekali ni, dan kita anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, kerana mungkin tahun depan kita tidak dapat lagi bertemu dengan Ramadan. Jadi kita meyakini bahawa kita ni akan mati, maka inilah peluang yang masih hidup. Jangan kita duk harap peluang yang belum datang. Harap yang dah ada sekarang ni, yang belum datang belum tentu lagi. Jadi siapa yang bersedekah pada malam qadar, malam tu malam qadar, pergi masjid, masuk tabung RM5, RM10, kita sedekah malam tu. Betul belum datang malam tu pula malam qadar, kita dicatatkan pahala sedekah itu seumpama kita sedekah 83 tahun 4 bulan. Jadi merugilah kita kalau kita membiarkan 10 malam akhir Ramadan terabai begitu saja. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sepatutnya 10 malam yang akhir itu
kita tidak lepaskan peluang, kita pecukkan peluang yang ada. Nak berpisah dengan Ramadan. Jadi kita jangan menghampakan Ramadan, jangan mengecewakan Ramadan sahabat kita, tetamu kita yang datang setahun sekali ini dengan pengabaian kita tidak beribadah, tidak melakukan ibadah, tidak meraihkan tetamu kita, iaitu Ramadan, dengan Qurannya, dengan solat dan sebagainya. Itu pun ada juga kesilapan kita, baca Quran pun masih lagi tak betul, tajwid tak tahu, tak apalah, belajar. Itu dia kata tadarus tu belajar. Yang mana yang pandai boleh tegur menegur, lama-lama kita baca cantiklah. Sama juga sembahyang jemaah perlu ada ilmu. Masih saya selalu bagi tahu sembahyang jemaah ni, kita sembahyang jemaah rajin. Sembahyang jemaah rajin tapi ilmu solat jemaah tak ada. Nabi dah pesan dah kita. Bila sembahyang jemaah ni nak dapat 27 darjat tu macam mana? Ni sembahyang jemaah tapi tak dapat 27 darjat. Sebab apa? Kita tidak ada ilmu tentang solat berjemaah ataupun membiarkan ilmu tu tak amalkan. Seumpamanya sembahyang tu tidak merapatkan saf. Ini arahan Nabi SAW, sembahyang merapatkan saf. Nabi kata bila solat rapatkan saf kamu, nescaya Allah merapatkan, menyatukan hati kamu. Apabila kamu merenggangkan saf, maka Allah merenggangkan hati kamu. Jadi kita langgar, kita tak buat, kita tidak ada disiplin ilmu yang mana Nabi sampaikan. Rajin sembahyang jemaah tapi saf tak betul. Rajin sembahyang jemaah tapi safnya renggang. Rapat bahu ke bahu. Karena Nabi sebut, aku melihat di belakang kamu ada syaitan-syaitan yang masuk celah-celah saf kamu. Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, banyak hadis. Siapa yang sembahyang dalam keadaan saf yang bengkok, maka Allah akan bengkokkan hati kamu. Itu ulama sebut. Disiplin ataupun tertib solat berjemaah ini merapatkan saf, meluruskan saf, mendapat kesempurnaan solat berjemaah. Dan natijahnya daripada solat berjemaah tadi lurus saf, kita ada masalah, kita ada garisan dah. Ada garisan pun bengkok lagi, tak tahu nak cakap. Patutnya tumit tu sama dengan garisan kan. Batu bahu, bersentuhan bahu kiri dan kanan, jangan bagi peluang syaitan duk masuk celah tu. Dan kesan daripada meluruskan saf, merapatkan saf, Allah akan beri ganjaran pahala khusyuk dalam solat. Jadi benda basic, benda asas gini pun kita tak boleh nak jaga, apatah lagi nak jaga perkara yang besar-besar. Macam tu. Jadi bukan senang nak dapat tu. Sebab itulah Nabi sebut, siapa yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapang dan dahaga. Sebab tak jaga. Puasa dia tapi mulut tak puasa. Puasa dia tapi mata tak puasa. Buat perkara haram, telinga tak puasa. Semayang sama juga. Nabi sebut, siapa yang solat malam, solat tak dapat apa-apa daripada pahala solat malamnya kecuali letih semata-mata. Kerana semayangnya tak jaga tak jaga tertibnya, tak jaga tamak-ninahnya, semayang tarawih lajunya, baca Fatihah, baca surah lajunya, kira semayang nak cepat habisnya. Di mana keikhlasan kita? Keikhlasan kita. Jadi orang yang, kata Imam Ghazali, orang yang solat, orang yang semayang ni ikhlas, bermakna dia tidak mengabaikan perkara-perkara yang sunat. Walaupun semayang sunat, jangan abaikan. Saya tengok banyak ada setengah-setengah imam tu semayang Allahu Akbar, doa iftitah tak baca dah. Semayang sunat jah ustaz, memang sunat, tapi kawak dapat sunat. Semayang sunat, kita buat sunat dapat pahala sunat. Doa iftitah tak baca, semayang sunat baca Fatihah ya, surah tak baca. Maknanya di mana keikhlasan kita? Tinggal habis. Tinggal habis, langgar habis. Cara baca Fatihah pun saya tengok wasa ikut dannya, berhenti ikut dannya, tak ikut ulama-ulama Quran bagaimana, wasa macam mana, nak sambung Quran macam mana. Dia ada kaedah dia. Kalau Fatihah ni dia ada mula-mula mukaddimah, ada ayat pujian, ada ayat permintaan, dia main sambung ikut dannya. Saya tengok tidak ada tertib tentang ataupun pembacaan contoh.
Bagaimana ulama Basrah baca wasaf Fatihah macam mana, bagaimana ulama Kufah baca macam mana. Ada perbahasan ulama tentang nak sambung baca. Dia ada permintaan, ada jawapan daripada Allah SWT baca Fatihah dan sebagainya. Ni ada setengah tu dia champion tu Fatihah senapah ya. Oh. Bermula bismillahirrahmanirrahim amin. Oh. Laju sungguh. Champion sungguh. Contoh tuan-tuan. Jadi kita kena buat betul-betul. Walaupun yang sunat pun kita kena buat betul. Kalau yang sunat kita meremehkan sunat, bagaimana Allah nak memberi pahala kepada kita kalau kita sambil lewa je. Sembahyang tarawih kita nak cepat habis ya. Sebab ulama sebut Allah tidak pandang berapa banyak yang kita buat. Ya Allah tengok keikhlasan tu. Mana kualiti tu yang utama. Walaupun ada orang kata kualiti dan kuantiti pun dikira. Tapi kalau kita kira kuantiti saja, banyak saja tanpa kualiti tak boleh. Kita nak kualiti dan kuantiti. Kuantiti pun banyak Allah suka, dan kualiti tu, mutu tu. Perbaiki tu bacaan solat kita dan sebagainya. Contoh tuan-tuan okey. Jadi disebut akhir Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam akhir, malam Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisaban, mengharapkan ganjaran redha Allah SWT, maka diampunkan dosa-dosa yang lalu. Jadi kita jangan lepaskan peluang 10 malam yang akhir. Dalam kitab Tazkirah Ramadan yang dikeluarkan oleh Jabatan 9, saya tengok kita berpuasa pada hari Khamis, maka ada dua pendapat ulama, termasuklah Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan wali-wali Allah, ulama-ulama sufi. Menurut pengalaman mereka, apabila berpuasa pada hari Khamis, maka malam qadarnya adalah pada malam 21 Ramadan dan juga malam 25. Satu lagi timbul perbahasan. Kita ni kadang-kadang masyarakat awam ni, kadang-kadang dia nak jadi ustaz, dia nak jadi lebih daripada jabatan mufti. Dia kata saya harap puasa tahun ni cukuplah 30. Tahun lepas tak cukup 29-nya. Ini percakapan orang macam mana ni? Jahil. Dia 29 30 samalah 3 sebulan tuan-tuan. Ni tahun ni dengan cerita kata jabatan gini ekologi macam-macam kan, buat kajian bahawa Indonesia pun dah putuskan kata raya 21 bulan. 21 bulan maknanya kita puasa 29 hari, tak ada masalah. Yang tak cukupnya puasa 28 hari memang tak cukup. Tapi 29 30 cukup. Ni perbicaraan ilmiah. Jadi dulu tahun lepas puasa tak cukup katanya. Ini percakapan orang jahil tuan-tuan. Ada tahun lepas puasa 29 hari kata tak cukup. Adakah puasa 30 hari baru cukup? Ini masalah tuan-tuan. Jadi tahun ni pun mungkin berpuasa kita ni 29 hari. Jadi kita tidak boleh nak tentukan. Ada bercakap kita raya 21, kawan ni kata dok raya 22, dok balah, belum raya lagi dok balah dah. Tunggulah orang umum. Cuma kita buat persiapan, takut-takut raya 21. Ada lepas saya dok wajib raya 30. Allahu akbar, ketupat tak buat lagi ustaz. Allah kelang kabut ustaz, baju tak gosok lagi. Salah hang lah takkan. Sehari sebelum raya pun nak gosok baju. Duk salah kat puasa cukup tak cukup, betul tak? Ada terlepas kan bunyi saya Allah baju raya duk dalam mesin basuh lagi, duk esok raya dah, Allah kelang kabut, Allah jadi kelang kabut. Kita buatlah persiapan. Kita anggaplah mungkin kita anggap 21 ataupun 22. Bermakna sebelum 21 tu kita dah gosok baju dah, ketupat dah siap dah. 2 hari lagi. Kalau raya 21 pun beres. Kalau raya 22 pun beres, tak kelang kabut. Kita buat persiapan. Ni duk agak 22. Diumumkan bahawa puasa bahawa hari raya puasa diumumkan pada esok 21 bulan. Allah kelang kabut. Allah ketupat tak buat lagi. Allah. Pergi kedai santan tutup dah. Kelang kabut. Kita dah jadi kelang kabut. Betul tak? Lepas tu nak marah, ini apa ni jakin, nak marah jakin, ini apa ni nak marah ni jabat agama, apa ni orang raya tak cukup, puasa tak cukup. La ilaha illallah. Ni berlaku kita kongsilah dengan cerita lepas-lepas. Ada agak-agak tahun ni jangan jadi macam tahun lepas. Seolah macam hak lepas tu macam serik dah. Kan?
Nah, ada bajet, oh saya nak balik kampung raya 22 hari, oh saya nak balik kampung 21 hari bulan. Tiba-tiba mu raya 21, Allah kelang kabut. Macam mana? Tiket silap hang lah. Takkan bajet malam raya pun nak balik. Macam tu. Salah kita kan. Sebab dia orang tengok anak bulan, tengok perkiraan ru'yah dan sebagainya. Yang pakar-pakar tu menentukan raya apa, bukan main tam je. Kalau kita ikut kita semua nak raya 30 hari bulan, kalau boleh nak raya 29, jadi ada haknya ada rasa seronok nak puasa 30 hari, nak raya 30, nak raya cukup, nak puasa 30 hari. Jadi kesimpulannya 29 hari pun cukup, 30 pun cukup ya. Mukadimah panjang sikit. Baik tuan-tuan, kita sambung. Sambung. Baik. Jadi apa yang kita harapkan tuan-tuan, puasa kita ni biarlah Allah terima puasa, sempurnakanlah puasa kita. Jaga sungguh-sungguh. Imam Ghazali sebut Allah terima puasa kita tu dengan kesempurnaan kita melakukan ibadat tadi, jaga zahir dan batin mata kita semua berpuasa, ya. Ni kita ni minta manjakan puasa tapi mulut tak puasa. Mengumpat orang dan sebagainya. Allahu akbar. Mata tak puasa, habis rosak puasa kita. Yang mana Imam Ghazali sebut kita berbuka puasa dengan makanan yang haram, pada siang harinya kita mengumpat, fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Apabila kita berbuka puasa, maka tidak ada pahala puasa kita. Seumpama kita buat bangunan yang besar di pekan, di kota, apabila siap bangunan itu, siap banglo kita tu puluhan ribu, ratus ribu, juta dan sebagainya, rumah besar, dah siap rumah tu, kita yang runtuhkan balik rumah tu. Inilah kata ulama, seumpama begitulah. Seumpama orang yang buat bangunan dah siap, kita robohkan. Mana kita meroboh, kita merosakkan puasa kita. Apabila kita berbuka puasa, rosak puasa kita tu, seumpama kita meruntuhkan bangunan tadi tu. Berbuka dengan semua yang haram, mengumpat dan sebagainya, berbuka dengan perkara-perkara yang haram. Habis sayang tuan-tuan. Sayang kalau kita rumah siap, rumah cantik pula tu, comel, kapet, comel, ikon apa semua cantik, rumah dengan catnya macam-macam, cantik dah rumah tu. Tiba-tiba diruntuhkan. Macam mana tuan-tuan? Begitulah puasa kita, cantik dah. Bermula daripada subuh, tiba-tiba Allahu akbar, maghrib. Malaikat kata, Allah kata tak ada apa dia ni. Pada fiqhnya sah dah puasa dia, tapi pada tasawuf tak sah. Mana tak sah tu? Dah batal dah pahala puasa dia. Tak ada apa. Tak ada apa yang dicatatkan. Ni kita takut tu. Jaga orang tu. Jaga. Kita duk puluh lah ni buat ni duk puluh. Tak ada masalah baca Quran, sedekah dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kita kena jaga puasa kita bagaimana. Takut puasa kita ni satu pun tak dikira oleh Allah Subhanahu Taala. Ni kita kena ada kebimbangan ni. Baru kita doakan moga daripada 1 Ramadan sampai 18 sampailah hujung Ramadan kita doa, ya Allah sempurnakanlah puasa kita minta doa supaya Allah menyempurnakan. Ya Allah sempurnakanlah puasa aku, ya Allah tutupkanlah mataku, mulut aku, telinga aku, supaya aku berpuasa, ya Allah jagalah aku lemah, ya Allah bantulah aku, ya Allah. Doa banyak-banyak, minta dengan Allah. Kita tak mampu tuan-tuan. Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu nak melawan hawa nafsu kita sendiri. Kan? Baik. Muka surat 43. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tu saya dah baca kan, kita ulang baliklah nota kaki tu 76 tu, menimbulkan fitnah. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan jika dia menggunakan telinga itu untuk mendengar, ya. Jadi mula situ kita ulang situ ya. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan jika dia menggunakan telinga untuk mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti mendengar perkataan dusta, umpat-mengumpat, caci-mencaci. Ni pun sama ni. Kita mendengar umpat-mengumpat ni boleh rosak puasa kita ni. Ni cantik kitab tasawuf ni sesuai kita baca untuk puasa. Mengumpat, caci-mencaci, mendengar, dan segala perbicaraan yang kotor, sama ada secara berterusan dengan kita ataupun secara live ataupun secara WhatsApp.
video YouTube dan Facebook dan sebagainya, itu pun terlibat juga nah. Maka dia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga. Itu kufur nikmat telinga. Kita sudah kufur nikmat telinga dan kesannya puasa kita rosak. Dan tidak bersyukur terhadap Allah SWT atas kurniaan yang amat besar kerana dia telah menggunakan pada tempat yang salah. Patutnya kita syukur telinga ni kita menggunakan untuk kepada akhirat. Kita menggunakan telinga kita ni, jangan ada telinga ni berkait dengan dosa. Ada sebut dalam nasihat an-nasahi ad-diniyah dan juga nasihat agama dan wasiat iman. Yang nota kaki 27 tu dia kata apa tu? Berdasarkan sama'una lil kazibi akaluna lis-suhts. 27 tu bercakap tentang perkara-perkara dosa. Apa dia tu? Dia kata mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, maka mendengar berita-berita dusta itu seumpama memakan segala yang haram. Makan segala yang haram, memakan segala yang haram atau mendengar perkara yang haram. Surah Al-Maidah boleh merosakkan puasa kita. Okey. Baik. Apa kata Imam Ghazali tu? Nota kaki di bawah tu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menipu orang yang bercakap semata-mata. Ni. Kan Nabi sebut kalau berkait dengan tazkirah Rahman khamsun yufattir nasaimil kazib. Nabi sebut 5 perkara boleh merosakkan puasa kita, iaitu al-kazib, berdusta, mengumpat, mengadu domba, menjadi saksi palsu dan memandang yang haram. Ini perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita. Berkait dengan mulut, berkait dengan mata, berkait dengan telinga. Okey? Rosak puasa kita. Maknanya batal puasa ni menurut ulama sufi, batal tu maksudnya batal pahala puasa lah. Adapun orang berpuasa dia tidak makan dan minum dengan sengaja, atau tidak jimat siang hari dengan sengaja, atau dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, puasanya tetap sah. Kena faham tuan-tuan, sah puasa dengan batal puasa dengan batal pahala puasa berbeza. Faham tak? Jadi ulama sufi ni dia jaga, mana yang penting lagi menjaga batal pahala puasa tu walaupun sah. Contoh kita buat kerja. Kita buat kerja. Beza. Kita buat kerja tapi bos majikan kita tak bagi gaji kat kita. Kerja tapi tak ada gaji. Tapi kita nak kerja tapi dapat gaji. Tu pada sudut usufi, sudut tasawuf. Jadi sama kita berpuasa, kita nak dapat pahala puasa. Allah terima puasa kita dan Allah beri pahala puasa kita. Kita tak nak terima puasa tu tapi tak ada pahala. Kerja tapi tak ada gaji. Beza tak? Kalau kita kerja dengan buah kita kan, kerja dengan buah kita, biasa kita dapat sebulan 3,000. Contoh, gaji sebulan 3,000. Tiba-tiba bos bagi masuk dalam akaun 1,500 ya. Marah tak? Marah lah tuan-tuan. Dulu masa sign kontrak tu 3,000. Siapa ni bos? Nak gaya ni bos. Pasal apa 1,500 ni? Bos kata apa? Satu, mu mari lewat. Mu mari kerja duk main handphone, curi masa. Potong. Aku bagi 1,500 ya. Macam mana? Nak marah lagi? Kita puasa, ya Allah, kita nak marah dah. Ya Allah, aku puasa lah dekat Ramadan tu. Ya Allah, mana puasa aku ni, mana pahala aku ni, ya Allah, mana ni pahala ni? Aku puasa ni. Allah kata, mu puasa tapi mulut mu ngumpat. Mu puasa mata mu dengar melihat yang haram. Mu puasa mu dengar mengumpat. Aku sah mu puasa tapi aku tak bagi pahala. Nak marah Tuhan? Nak marah Tuhan? Majikan boleh lah kita marah kan? Dengan Tuhan? Nak marah? Salah kita. Boleh faham tak? Saya buat perbandingan tu. Begitulah puasa kita. Allahu Akbar. Nak jaga sungguh tuan-tuan. Lepas tu setengah-setengah orang sufi ni, wali-wali ni, dia kadang dia nak jaga puasa dia tu. Dia tak nak berjumpa dengan orang, dia tak nak berjumpa dengan orang awam. Takut jumpa dengan orang awam dengan mengumpat dan sebagainya. Dia duduk dalam bilik, dia zikir, dia kunci, dia tidur duduk dalam bilik seorang-seorang. Uzlah dia panggil, dia suluk duduk di bilik-bilik, dia mengasingkan diri. Bukan nak campur dengan orang.
Dia nak jaga, takut puasa dia rosak. Takut melihat yang haram, takut mendengar yang haram. Dia kunci bilik, duduk dalam bilik seorang-seorang. Kalau dulu bukan bilik, duduk dalam gua, bertapa. Lah ni mana ada bertapa tuan-tuan? Orang dulu berani sungguh, bertapa sungguh tuan-tuan. Lah ni bertapa satu hari satu malam, katak terjun daripada bukit jatuh ke bawah pun lagi dah. Dia takut hantu kan. Dulu haji yakin sungguh. Baik. Jadi ni kesan ni. Ni boleh kita ilmu ni bila kita compare kan dengan puasa kita. Maknanya samalah orang yang mendengar, orang yang mengumpat dengan orang yang mendengar mengumpat sama. Rosak. Kalau puasa rosak dua-dua. Dia mengumpat, kita tak mengumpat, kita dengar. Pun rosak juga puasa kita. Dia panggil syubhat, bersekongkol dengan orang tu. Tidak kepada yang mendengar, kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dosa, mencaci dan mengata orang lain. Kata apa tadi Ghazali, bagaimana kalau kita dengar orang mengumpat, nak jaga supaya puasa kita tak rosak. Jadi kita kena tegur, kita kena bagi nasihat. Kalau kita tak boleh bagi nasihat, maka kita beredar daripada tu, selamat. Kalau kita duk dengar juga tak beredar, kita tak boleh dalam asal. Dia mengumpat, saya tak mengumpat, saya dengar aja ustaz. Dengar pun sama. Jadi nak mengelak, kalau kita boleh tegur, minta maaf, jangan mengumpat puasa ni. Kalau kita tak boleh tegur, kita minta maaf lah. Saya beredar dulu, saya tak nak bersubhat dalam dosa ni. Maka Imam Ghazali, bila kita cakap macam tu, maka kita sudah cut off, potong, menyekat supaya puasa kita tadi tak rosak. Itu cara dia. Samalah hadis Nabi sebut, apabila kita berpuasa, bila ada orang ajak berkelahi dengan kamu, ajak orang bergaduh dengan kamu, nak jaga puasa kita tak rosak, minta maaf. Nabi sebut dalam hadis sahih, inni shaimun, minta maaf, saya tak nak bergaduh, saya tak nak balah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni shaimun. Nabi ulang 2 kali, inni shaimun. Hadis Bukhari dan Muslim. Minta maaf, saya tak nak bergaduh, minta maaf, saya tak nak berdebat, saya sedang berpuasa. Bila Imam Ghazali sebut, bila kita sebut saya sedang berpuasa, ulama sebut bila kita sebut saya sedang berpuasa, kita sudah memberi tazkirah kepada kita dan orang tu sekaligus. Cara dia tu, minta maaf saya sedang berpuasa, bermakna seolah-olahnya kita mengatakan saya berpuasa, dia pun puasa juga, tapi kita kata saya sedang berpuasa. Kita sudah memberi peringatan kepada kita dan orang tersebut. Nampak tak? Selamat puasa kita tak rosak. Kalau bergaduh juga rosak. Tapi bulan Ramadan tengok banyak yang kelahi. Tengok kat Johor tu, apa menega mercun kena pukul. Yang kat Terengganu tu mati bininya kena katak dengan hema. Allah. Kat Terengganu. Baru kahwin berapa setahun baru apa, kena katak dengan hema, mati, pecah kepala. Bulan Ramadan ni macam-macam. Tentera Zionis laknatullah bersama juga. Asal bulan Ramadannya dia serang Masjidil Aqsa. Itu Presiden Rusia Arokam apa tu, tentera Chechnya, Chechen tu, tentera Indonesia pun pergi sana. Tapi PBB pun mengutuk serangan tersebut, duk kutuk gitulah. Tak ada kesudahan pun, tak ada tindakan pun, diserang ke. Sebab apa? Tentera Israel Zionis ni siapa dia punya geng dia? Kan, kosong-kosong besar. Hati-hati tuan-tuan. Kita ni walaupun jauh daripada mereka, Rusia, mereka, kalau berlakunya perang dunia ketiga, maka kita pun terjejah tuan-tuan. Ni tanda-tanda nak kiamat ni. Macam ledakan nuklear tu sampai kat kita, lumpuh habis sistem tu, internet apa semua habis. Kita doa lah tuan-tuan, semoga kita selamat. Ujian demi ujian. Bulan Ramadan ada ujian. Asyik Ramadan, bulan Ramadannya dia serang, dia temboknya pemedih mata dalam Masjidil Aqsa. Sebab apa? Sebab Yahudi ni tuan-tuan, dia menganggap bahawa bumi Palestin tu, Masjidil Aqsa tu tanah dia. Dia nak membina, dia nak merutuhkan Masjidil Aqsa tu. Dia nak bina apa? Dia nak bina, dia katanya ikut dia punya agama dia, itu tanah dia. Sedangkan itu tanah Islam, bumi kenabian.
kita pertahankan akidah Islam, dia pertahankan dia punya agama dia. Dia kata nak bina Haikal Sulaiman. Tu nak baca tu panjanglah tuan-tuan. Saya sebut sikitlah. Itu maknanya Masjidil Aqsa ni pertembungan antara akidah Islam dengan orang kafir, orang Yahudi, Israel, Zionis. Sebab tu dia duduk marah sangat tu, kita duduk situ tu. Dia duduk korek di bawah tanah, korek nak bagi runtuh. Dia usah duk korek tu bawah tanah nak bagi runtuh Masjidil Aqsa. Tapi buat macam mana tuan-tuan, Allah Maha berkuasa, Allah jaga. Buatlah macam mana pun dia tak boleh bagi kuasa. Allah Maha berkuasa. Koreklah macam mana, tetap tak runtuh Masjidil Aqsa tu. Sebab bumi kena biar dijanjikan oleh Allah SWT. Allah pelihara. Baik, sikit. Maka dia kata orang yang mendengar dan mengubah sama saja. Sebagaimana orang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala yang baik. Kalau kita dengar yang baik, macam tuan-tuan dengan kuliah ni, maknanya saya dapat pahala, tuan-tuan dengan kuliah pun dapat pahala. Sama juga baca Quran. Saya baca Quran, tuan-tuan dengar baca Quran. Tuan-tuan dapat pahala sama dengan baca Quran. Sebab tu kalau kita dengar dalam adab-adab ulama Quran mengatakan antara beberapa adab baca Quran ni, apabila kita mendengar orang baca Quran, kita jangan bercakap. Kita dengar. Dilarang tu. Mana menghormati kalam suci Allah dikumandangkan. Ulama melarang kalau kita mendengar baca Quran, kita bersembang. Kan? Apatah lagi kita dengar baca Quran, kita tengok mana dia mendalami. Dia panggil tadabbul al-Quran, boleh melembutkan hati kita. Orang tu baca, kita dengar, tadaruh, kalau kita tengok mana makna Al-Quran yang dibaca, kita faham baca Quran tu, memberi kesan kepada hati kita. Dia panggil tadabbul al-Quran. Bukan mata-mata baca tadaruh kira nak cepat khatam, tidak. Menghayati betul tajwidnya, tengok makna dia. Begitu cara dia. Janganlah tadarus Quran akhir nak champion, aku lancar kau tak lancar, lambat aku laju. Tak ada tuan-tuan. Kita nak mengambil pengajaran, perbetulkan bacaan dan sebagainya, tingkatkan mutu tiap-tiap tahun. Moga pengajian kita baca Quran kita meningkat, tajwidnya meningkat, pemahamannya meningkat. Ni macam tu ya. Kadang-kadang kita tengok tadarus Quran orang tu je. Tak apalah orang tu je, tak ada masalah. Masalahnya baca tu macam tu je. Kan? Macam tu je. Tajwidnya, qalqalahnya mana, dengunya, mak wajibnya, mak jaihnya, ikhfa akhifkinya, ikhfa syafawinya, dengu tak cukup, macam-macam. Kena betul ya. Memanglah orang yang sama tapi bacaan sama. Biarlah kita katakan orang tu sama tapi bacaannya berubah. Tingkatkan mutu bacaan kita. Sempurnakan bacaan dengan tajwid, dengan panjang pendek. Ni kalam Allah. Kita ambil berat benda ni. Sebab kita baca ayat suci Al-Quran tu seumpama kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bercakap dengan manusia pun tertik tuan-tuan, apatah lagi kita bercakap dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi lah kan. Jangan sambil lewa. Itu contoh. Cakap benda yang baik juga, yang mendengar diberi pahala. Sama juga ulama sebut, apabila bulan Ramadan ni amalan baik kita dilipat gandakan. Ingat, amalan jahat juga dilipat gandakan juga. Hati-hati, kita buat jahat, buat maksiat di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka orang yang mendengar perkara yang buruk juga berkongsi dosa. Kata Imam Ghazali, wallahu alam. Sebab itulah tuan-tuan, dalam satu hadis ini, kalau mungkin saya sebut dah sebelum ni, minta maaf saya ulang balik. Dalam satu hadis, suatu ketika Nabi naik mimbar, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Ini masyhur. Ada ustaz-ustaz sebut, minta maaf kita ulang, tak apa, tak masalah. Lepas tu kata Imam Ghazali, adab kita menuntut ilmu ni, walaupun tok guru tu ulang 1000 kali pun kita jangan jemu. Itu adab menuntut ilmu. Ni setengah ni, ustaz ni ngajar bulan-bulan tak faedah, tak mau ada ustaz kuliah subuh, tak mau ada ustaz duk ulang benda yang sama. Ini mana adab kita dengan menuntut ilmu? Dengan Imam Ghazali sebut dalam adab, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali kata, walaupun tok guru tu ulang 1000 kali sekali, kita rasa jemu. Jangan rasa jemu. Ni duk ulang benda sama jemu. Mana adab ilmu kita? Tak ada masalah ulang 1000 kali pun. Nak tunjuk dia tu alim kau tu. Fedak aku duk ulang yang sama. Ulang yang sama pun tak buat. Contoh.
Lalu apabila Nabi naik mimbar, turun mimbar, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, minta maaf saya nak tanya. Pelik hari ni Rasulullah, naik mimbar ami 3 kali ni, pelik ni." Lalu Rasulullah kata, "Aku masa naik mimbar tak aku didatangi oleh Jibril bawa wahyu." Ini dalam hadis sebut tu 3 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah SWT. Ni takut tuan-tuan ni. Tapi takut kena sebut juga. Lalu yang pertama Jibril kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, celakalah umatmu apabila masuk umatmu tu apabila masuknya bulan Ramadan masih lagi dia mengekali dosa, masih lagi masuk bulan Ramadan, masih lagi buat maksiat, dan dia tidak mendapat keampunan Allah SWT di bulan Ramadan. Maka kata Jibril, celaka umatmu." Maka Nabi mengucapkan amin. Ini golongan dilaknat oleh Jibril ni. Nabi mengaminkannya. Allahu Akbar. Jadi kita tak nak lah tuan. Ada ramai, ada je kalangan masyarakat kita hari ni masuk bulan Ramadan masih lagi kekal maksiat, masuk bulan Ramadan masih tak salat, masuk bulan Ramadan tak tutup aurat lagi. Allahu Akbar. Ada yang puasa aurat tak tutup. Semayang aurat tak tutup, pergi bazar Ramadan. Allahu Akbar. Berkongsi dosa. Hingga mana Nabi sebut orang yang menjaga akhlak di bulan Ramadan. Orang yang masuk bulan Ramadan, dia menjaga akhlak dia, akhlak percakapan, pakaian dia. Maka orang yang menjaga akhlak, dia berakhlak baik di bulan Ramadan, maka di akhirat nanti dia tidak akan tergelincir dalam jurang api neraka. Itu memuliakan Ramadan. Mana nak Jibril kata celaka, Nabi mengucapkan amin. Siapa yang masuk bulan Ramadan masih lagi buat maksiat, masih lagi tak tinggal maksiat, tak menghormati Ramadan. Ada tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Ramai yang tak semayang, yang beli laksa, beli laksam, pandai dia pergi pasar Ramadan. Minta makcik, budak-budak sekolah, orang tua pun ada. Cik nak laksa 3 bungkus, sambal, nak beli laksa buat apa laksa? Nak beli laksam, nak beli nasi kabu, nak beli kat anak, nak beli kat adik. Sambal nak sambal buah tepi. Takkan budak makan sambal? Itu contoh confirm pak budak tu. Sambal mau tak tepi. Pandai tak tepi. Dia nak cover juga tu. Patutnya beli nasi kat budak, tak payah buat sambal. Pasal apa nak sambal? Sambal tu apa? Untuk habu ayah. Ayah makan sekali. Contoh. Nak menipu kerjanya. Dah lah tak puasa, menipu pula. Pandai laksam bu sampai tepi. Itu bukan budak punya makan tau. Tak menghormati. Saya tengok kat taman-taman budak-budak lepok tuan-tuan. Kat taman Dasar Rusuh pada tu, kat Balai Raya tu saya tengok. Duk lepok dengan motor celah kat Balai Raya tu. Saya malah dah nak beritahu. Tegur jadi gaduh. Dulu saya masih jadi pengurusi surau, jadi imam tu tegur, marah tu. Tak ada kerja lain, asyik nak tegur orang. Letih tu. Dia tak faham tanggungjawab tu. Tanggungjawab imam, tanggungjawab kita ada jawab, kita ada tanggungjawab. Sebab nak jawab di akhirat nanti. Dia orang main marah je. Sikit lagi 7.30 kita berhenti. 7.30 boleh solat sunat Isra'ah. Ada makan roti saya tengok, isap rokok. Dia ingat kita tak nampak. Tu kalau tegur gaduh. Allahu Akbar. Itulah Nabi sebut apabila masuk bulan Ramadan, pintu syurga dibuka luas. Bermakna apa? Makna Allah nak terima, nak angkat segala amalan baik kita. Pintu neraka ditutup, mana Allah tak nak terima amalan-amalan buruk. Tapi manusia ada juga buat perkara buruk. Dan syaitan-syaitan yang ganas ni, syaitan-syaitan yang ganas ni, boh-boh syaitan ni dibelenggu. Maka syaitan pun terkejut, boh-boh syaitan. Kita boh-boh pun kena ikat ni. Tapi ada juga manusia masih lagi macam kita juga, tak puasa. 2 kali 5 lah. Sebab apa orang yang begitu? Orang tu ada syaitan. Syaitan ada tuan-tuan, ganggu juga dalam badan kita. Bulan Ramadan ni banyak juga saya berubat. Dah hampir 5 orang dah berubat Ramadan, bulan Ramadan ni. Kalau kata tak ada syaitan, ada gangguan ada. Kalau tak ada gangguan, kenapa ada gangguan? Maknanya syaitan-syaitan yang ganas, boh-boh kepala-kepala diikat tu, supaya nak beri peluang kepada bedak pada Allah SWT. Tapi ada orang tak menghormati bulan Ramadan. Ni golongan ni dilaknat oleh Jibril.
Diaminkan oleh Rasulullah. Masih bulan Ramadan masih lagi buat maksiat. Masih lagi tak tinggal maksiat dan tidak mendapat keampunan di bulan Ramadan. Nauzubillahi min zalik. Hingga mana Nabi sebut dalam hadis sahih, siapa yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan, kalau dia berpuasa sepanjang tahun ganti pun tak sama yang ditinggal satu hari di bulan Ramadan. Satu hari tinggal puasa bulan Ramadan dengan sengaja. Lepas tu dia qada sepanjang tahun, tak sama dengan satu hari yang tinggal. Sayang tak? Sayang. Kita orang berilmu sayang lah. Hak jenis tak puasa dia tak sayang dah. Apa tak sayang? Tak ada iman. Iman tak ada dalam hati. Puasa tak puasa sama dia. Semayang tak semayang sama ya. Tutup aurat tak tutup aurat sama ya. Pasal apa? Sama sebab iman dia sama. Iman tak ada iman. Yang membezakan kita adalah iman kepada Allah SWT. Bezanya kita ni beriman dengan Allah SWT. Manusia sama tapi tahap kita berbeza, iman. Dan amin yang kedua, kata Jibril, celakalah umatmu wahai Muhammad apabila mereka tu ada ibu bapa, ada salah seorang daripada keduanya, maka mereka tidak mengasihi, tak jaga mak bapak mereka. Ni golongan kedua, golongan terlanak ni. Ni pun banyak juga berlaku tuan-tuan. Nauzubillahi min zalik. Kita kena sebutlah. Apa? Jibril kata celaka umatmu wahai Muhammad, ada dia ni sebagai anak dia tidak menghormati, dia tak jaga mak bapak dia, ataupun kedua tu salah satu keduanya mungkin mak ayah dia meninggal dulu atau mak ni masih ada seorang, salah satu kedua atau duanya ada ataupun salah seorang mak ada atau dia tidak menjaga kebajikan mak dia, dia tidak menghormati, tak memuliakan mak dia, maka golongan celaka, tersekat daripada rahmat Allah dan tak masuk syurga. Apa sebut ni? Sebab ada berlaku sekarang tuan-tuan. Ada berlaku sekarang ni tuan-tuan, anak-anak ni melebihkan kawan daripada mak bapak. Kita tengok hari ni tuan-tuan, raya punya pasal, ada dulu tak ada bini, rajin balik kampung. Dulu tak ada bini, rajin telefon mak. Sekarang ni dah ada bini, tak telefon dah mak ayah dah telefon, dah terbalik dah. Ni anak apa ni tuan-tuan ni? Mak pula tanya, telefon mak tanya apa khabar, lama tak balik. Malulah sebagai anak kalau mak tanya khabar. Sepatutnya anak lah ingat kat mak. Mak ayah, betul tak? Patutnya. Dulu rajin balik kampung, sekarang tak balik dah kampung, sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak dan sebagainya. Allah, habis mak duk biar seorang-seorang. Mak duk biar seorang-seorang. Macam mana kita nak masuk syurga Allah SWT kalau hidup anak seorang anak tu menyakiti mak bapak? Sedangkan Nabi sebut jalan untuk ke syurga ialah redanya mak bapak kepada kita. Ini sama ada yang mendengar ni, yang kita ni hati-hati. Bertaubatlah, minta ampunlah dengan mak ayah sebelum kita mati. Kerana apa? Kita anak yang taat kepada mak bapak confirm masuk syurga. Kerana apa? Kerana syurga itu di bawah telapak Allah. Redha kepada kita bergantung kepada redha mak bapak kepada kita. Ini banyak berlaku hari ni tuan-tuan. Anak durhaka kepada mak bapak, tak dengar dah. Telefon mak apa pun tak ada dah. Tapi kalau ada awek tu, oi, sampai berjam-jam, sampai 2-3 pagi telefon awek tu, sampai topak telefon, bertopak-topak telefon ni. Ni mak bapak tak kampung tak telefon. Allah, sibuklah, kredit tak ada. Alah, jawab kredit tak ada dah telefon kat mak. Yang awek topak RM30, RM30 boleh? Contoh tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan? Ni, sebab tu Jibril laknat tu. Yang ketiga, yang akhirnya nak tutup. Yang ketiga kata Jibril, celakalah mereka-mereka wahai Muhammad daripada kalangan umatmu, apabila namaku disebut mereka enggan berselawat. Bermakna ni secara umumnya orang yang tidak berselawat tidak memuliakan Nabi SAW. Ada juga tuan-tuan saya dengar penceramah, seorang penceramah berpangkat doktor, lulusan Mesir, lulusan Jordan, bercakap, dia kata apa? Kita jangan berlebih-lebihan memuji Nabi. Ini perkara bid'ah sesat. Nauzubillahi min zalik. Ini percakapan orang jahil. Masuk geng-geng Wahabi. Kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata berlebih-lebih. Tak boleh lebih-lebihkan Nabi. Kita kena puji Allah, tak boleh lebih-lebih Nabi. Dia kenal siapa Allah, siapa Nabi.
Kita puji Nabi, berselawat kepada Nabi, ya hanana madak Rasulullah. Kita memuji Allah SWT. Bukan kita menyembah Nabi, kita sembah Allah. Kita memuji Nabi kerana pintu syafaat untuk mendapat redha Allah. Pintu syafaat Nabi kita yang beri syafaat masuk syurga. Ini ayat-ayat spin geng-geng golongan-golongan. Oh, tak boleh lebih-lebih katanya. Tak boleh lebih-lebih puji Nabi. Mengaji ikut mana? Siapa Nabi kita? Bagaimana kita nak mendapat syafaat Nabi? Bagaimana kita nak masuk surga kalau tidak Nabi tidak memberi syafaat kepada kita? Mana banyak selawat? Betul Jibril kata, celaka wahai Muhammad daripada celaka wahai umatmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Mereka yang mana apabila disebut namamu mereka enggan berselawat. Jadi kita selawat banyak-banyak, kurang 1000 kali sehari. Siapa yang selawat 1000 kali sehari kata Nabi, kata ulama, kekal istiqamah 1000 kali sehari. Nabi sebut dalam hadis sahih, maka confirm kita akan mendapat syafaat Nabi, mendapat syafaat pertolongan Nabi. Bila mendapat pertolongan Nabi, asbab selawat kita ke mana kita pergi? Syurga lah tuan-tuan. Ni puji Nabi lebih tak boleh. Bagaimana nak melahirkan kecintaan kepada Allah? Bagaimana nak lahirkan kita cinta kepada Allah, cinta kepada kita kalau kita sebut Tuhan? Bagaimana nak lahirkan kecintaan kita kepada Nabi? Bagaimana Nabi nak cinta kepada kita kalau kita tidak sebut Nabi? Fikir tengok tuan-tuan. Ada orang cakap macam tu. Nauzubillahi min zalik. Oh, tak boleh dia kata puji-puji lebih Nabi, tak boleh. Ini mengaruk ni. Ni puji-puji syekh-syekh ni, cium tangan syekh-syekh tarekat, cium tangan mengaruk ni, Nabi tak ajar ni. La ilaha illallah. Dia tidak memahami konsep memuliakan Nabi, memuliakan ahli ulama. Bukan kita sembah makhluk. Dia tak faham konsep menyembah dengan memuliakan tu. Tu tak ngaji bagi habis tu tak faham lah. Tapi yang pelik tu ramai yang mengikut tu. Nauzubillahi min zalik. Atas alasan Nabi tak suruh ni, Nabi tak buat ni, apa yang kita buat Nabi tak buat, bid'ah sesat. La ilaha illallah. Sampai tahu tu jahilnya. Kita tanya balik, ada dalil tak haram? Tak ada. Ulama buat tak? Ulama buat. Buatlah baik. Mu siapa dia? Mana lebih ahli ulama dengan mu? Nampak? Adakah ulama mai ikut je? Ini contoh tuan-tuan. Banyak berlaku hari ini tuan-tuan, golongan-golongan yang membida'ahkan, menyesatkan. Menjadi masyarakat kita hari ini jadi keliru, jadi tak ketahuan. Jadi bercampur aduk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana jadi selaru. Akhirnya masyarakat selaru, baik pun tak buat, lelah tinggal tu. Tak ada apa. Baik tuan-tuan. Itulah hari ini. Okey. Dia kata kata-kata tu seperti makanan. Ketahuilah kata-kata yang dengar oleh seperti makanan kerana ia boleh membawa manfaat atau penawar. Tu kata-kata tadi menjadi penawar, menjadi mana bahasa mudah kata-kata kita tadi ada yang menjadi racun, ada yang menjadi penawar. Menjadi racun kata-kata kita, kata-kata keji, musiat dan sebagainya, mengumpat jadi racun. Kata-kata yang menjadi penawar je, kata-kata nasihat, beri peringatan, itu nasihat menjadi penawar. Itu lagu tu. Ada lagu kan, madu dan racun tu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiriku. Sama lah tuan. Madu di mulut kamu, racun di mulut kamu. Kalau ada lagu-lagu mulut kamu harimau kamu. Ada lagu nasihat lama kan? Mulut kamu harimau kamu. Oh, mulut kita ni harimau kita. Memang walaupun kita tak tekan kan tu, mulut kita tu seumpama kita terekam kan macam harimau. Setajam-tajam senjata manusia adalah lidah. Itu maknanya. Itu bahasa-bahasa berkait dengan kita. Ia juga boleh mendatangkan mudarat dan menjadi racun. Wallahu alam. Itu kata-kata seperti makanan. Kata-kata kita seperti makanan. Okey. Baik tuan-tuan, insya-Allah. Jadi habislah kuliah kita hari ni. Tahu kita sambung lepas raya pula lah. Selamat berpuasa. Moga-moga Allah menerima puasa kita. Banyakkan berdoa. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Wa ballighna lailatul qadr. Ataupun wa ballighna ila lailatul qadr. Ya Allah, berkatilah aku pada bulan Ramadan ni dan sampaikanlah aku pada malam qada. Ini Nabi suruh baca doa-doa, minta. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ballighna lailatul qadr.
Doa dalam sujud, ya Allah pertemukanlah aku ya Allah dengan malam qada. Doa, niat betul-betul, insya-Allah Allah bagi. Sebab apa doa di bulan Ramadan Allah tak tolak, mustajab. Doa dalam sujud tu doa, minta hajat kita, insya-Allah. Dengan hari-hari Allah akan dengar rintihan kita, maka insya-Allah Allah akan beri kita bertemu malam qadar. Okey. Tapi doa jugalah, tapi kena buatlah. Doa juga. Kan? Usahalah bangun malam, tahajud dan sebagainya, bersahur tu walaupun 2 rakaat, tahajud sebelum sahur tu. Malam tu qada dapat, ada malam qada. Hingga mana ulama kata kalau kita sebelum tidur kita niat, ya Allah aku ni nak bangun pagi esok, nak bangun tahajud, nak memburu qada. Tiba-tiba tak sedar. Maka kata Nabi, orang yang niat nak memburu qada tak bangun tahajud. Maka malam tu malam qada, dia juga Allah beri pahala malam qada sebab dia niat nak bertemu dengan qada, malam qada tu. Apa yang macam tu rahmat Allah kepada kita. Jadi syukurlah kita pada Allah SWT. Masa ketika ini dan ketika saat ini dia kita harapkan moga Allah panjangkan umur kita sampailah Ramadan, sampailah hujung Ramadan. Kita panjangkan, Allah minta Allah panjangkan umur kita bertemu dengan malam qada. Ini satu nikmat yang anugerah yang besar sekiranya Allah panjangkan umur kita sampailah habis Ramadan. Jadi rugilah kalau kita membiarkan masa begitu berlalu saja. Jadi minta maaf banyak-banyak. Mungkin ada saya salah silap sebut dan sebagainya. Kita minta maaf dengan tuan-tuan dan maaf kepada Allah SWT. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah kurang daripada kelemahan kita sendiri. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amitu su'an wa zalamtu nafsi fa qul Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihat wa tawassaw bil Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'al mulk. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasula. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.